Okay, kat sini so saya nak bagi faham ni. Contoh kita beli, harga beli modal asal kita beli pada harga 25 sen. Okey, 10,000 unit. 10,000 unit modal dia RM2,500. RM2,500 ni dia ada tambahan lagi, bayaran broker, bayaran pelepasan, duty stamp, SST. Okey tuan-puan, ni saya nak cerita. Selalu jadi masalah. Apabila kita beli 2,500 ni, kalau kita masuk duit, kalau kita masuk dalam trust, kita deposit lah. Kita masuk duit kita dalam CDS So biasanya masuk trust, contohlah kita masuk 2,500, kita jangan beli saham tu 2,500. Memang boleh beli. Tapi yang broker ni dia takkan charge terus pada hari tersebut kita beli. Faham tak? Dia tak charge bayaran broker, bayaran pelepasan, duty stamp, SST ni pada hari yang kita membeli tu. Tidak. Dia takkan charge pada waktu tu. Dia akan charge pada hari kedua. Jadi pastikan kalau kita nak beli, kalau kita nak beli kata 2,500 ni, pastikan kita standby lah RM1 dalam trust, jangan guna semua. Maknanya kita dah deposit 2,600 lah. Macam tu. Jadi RM100 tu kita simpan lah, spare untuk dia punya bayaran tu. Jadi kita boleh belilah 2,500. Jelas yang tu, cakap tu? Yang ni. So saya nak buat kiraan Okay. So contoh 2,500 ni saya andaikan dia dah ada spare RM100 untuk bayaran broker. Okay. So bayaran broker 0.1% minimum RM8. So kalau 2,500 kita beli, lepas tu 0.1%, sepatutnya RM RM2.5, betul tak? Sepatutnya RM2.5. 0.1% sepatutnya RM2.5, betul? Tetapi dia takkan bagi RM2.5. Minimum dia RM8. Faham? Ni, brokerage fee. 2,500 yang boleh jadi par dapat RM8 ni. Maknanya modal dia adalah RM8,000. Dapat 0.1, barulah dia akan brokerage fee tu ngam-ngam dengan dia punya modal. Faham? Ni, RM8 baru RM8. RM8,000 baru RM8. Kalau RM10,000 modal dia dapat 0.1%, maksudnya dia punya brokerage fee adalah RM10. Jelas? Ni brokerage. Kalau bawah RM8,000, dia akan cecah RM8 juga. Kalau modal RM5,000, cecah RM8 juga. Modal dia RM3,000, cecah RM8 juga. Minimum. Faham tapi atas RM8,000 baru ada kira macam ikut rate samalah, 0.1%. Okay. Lepas tu bayaran pelepasan 0.03% darat dengan modal. So kat sini berapa? 0.75 tak silap saya. 75 sen. Kat sini modal dia RM8. Okay. Duty stamp RM3 ni, yang ni terpakai sampai akhir tahun ni lah kot. RM3 ni, sebab apa? Dia rate dia macam ni. 2,001 sehingga 3,000. Duty stamp dia RM3. 3,001 sehingga 4,000 RM4. Maksudnya tak kisahlah modal kita 2,500 ke, 2,800 ke, 2,900 ke, tetap RM3. 2,100 ke, tetap RM3. Atas 3,000 pun sama juga. 3,100 ke, 3,200 ke, 3,500 ke, 3,900 ke. Selagi tak lebih daripada RM4,000, RM4. Bawah 2,000 berapa? Kalau kata RM 1,001 sehingga 2,000 berapa? RM apa? RM2. Bawah 1,000 RM RM1 lah. Okey, boleh. Jelas tu. Kalau kata modal kita 1,500 pun RM2. Kalau modal kita 1,999 pun RM2 juga. Jelas Okey. Lepas tu SST 6% daripada RM8 bayaran broker Maknanya kalau kita tadi RM8, so kat sini 0.48. Ini 0.75. Ini RM8.
Yang ni tadi RM3. So total lebih kurang inilah. RM12. Sekali kita tekan buy, RM12.23. Ni. Yalah yang ni. Setakat ni okey? Faham? Okey. Next, bila harga jual pula, harga saham tu naik. Bila harga saham tu naik, 37 sen. Darab 10,000 unit, modal yang unit yang kita ada lah. So kat sini dah 3,700. 3,700. Tak masuk lagi ni. So dah kira-kira semua, inilah dia bila kita sell. Jadi keuntungan kasar dia, kita tolaklah 3,700 tolak dengan 2,500, kita akan dapat keuntungan kasar. Belum dapat keuntungan bersih. Bersih 1,200 tolak dengan brokerage fee tadi, dua-dua ni, RM12 macam ni. Jadi total adalah ini. Jadi, bilakah dia charge barang broker ni? Bilakah dia charge? Pada hari, contohnya dia panggil T2. T2 ni apa dia? Bila kita membeli saham, okay, bila kita membeli saham, dia panggil T0. Hari pertama kita membeli saham tu T0. Okey, masa kita beli saham ni, saham tu belum jadi hak milik kita lagi. Ini ramai tak faham. Ni ramai tak faham. Macam ni, saya tunjuk. Yang tadi jelas brokerage fee. Okey. Sekali lagi saya tunjuk satu benda lagi. Okey. Brokerage fee ni, brokerage fee ataupun dia punya charge semua tu, dia akan charge pada hari T2. Baru dia akan ambil. Jadi T0 kita membeli saham, T1 dia tak dia tak ambil lagi, T2 baru dia ambil. Maksudnya hari pertama kita beli, hari kedua kita biar lagi saham tu, kita kita nak simpan kan. Hari ketiga baru dia ada charges tu. Maksudnya charges ni baru dia akan dipotong daripada CDS account kita. Maknanya tadi kalau modal kita 2,500, kita dah spare tadi RM100 dalam saham, dalam unit trust. Dalam unit trust pula, dalam CDS kita. So nanti jangan terkejut bila hari kedua ni 100 tak jadi 100 dah. Dia jadi berapa tadi? Tolak berapa ringgit? RM12.23 tadi kan. So kat sini modal kita kat sini dah tinggal berapa? 80 berapa? Tinggal? Cuba kira. RM88 kan? Dalam RM88 tinggal. Betul tak? Yang jadi isunya, okey. Ni clear tak? Daripada RM100 tu tinggal RM88. Clear tak ni? Pada hari T2. Kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Sebab masa T0 ni kita tekan buy. Yang tolong buy tu adalah menggunakan limit broker. Yang membeli saham tu adalah broker yang kita buka akaun CDS tu. Maksudnya kalau UOB yang belikan dulu. Faham tak? Kalau kita pergi pakai M Plus yang akan beli dulu. Kalau kita pakai CIMB yang akan belikan dulu saham tu. So hari T2 ni adalah penentuan sama ada saham ni bila daripada broker transfer kepada pemegang saham yang nak membeli tadi. Dia akan transfer. Maksudnya saham yang kita nak beli kalau you masih pegang, barulah dipanggil di sini sebagai pick up. Maknanya owner saham tadi, shareholder tu akan pick up, maknanya akan transfer. Maknanya saham tu jadi nama you betul-betul lah. Sebelum ni dia akan jadi nama ni lagi. Tu cerita dia. Ni agak detail sikit lah, minta maaf. So saya cerita yang ni sebab apa tau? Ada customer, klien, dia modal dia 2,500 contoh dalam trust. Dia tak ada spare langsung duit ni. Dia membeli semua. Dia beli semua pakai duit dia. Maknanya 2,500 tu dia pakai semua duit tu. Faham tak? Memang dibenarkan, memang dipakai. Maksudnya pada hari T0 ni kita masuk 2,500, kita boleh pakai semua 2,500 tu untuk beli saham tu. Maknanya kita tak ada sekatan langsung. Nak beli semua, belilah semua. Faham? Pada hari T0 ni boleh beli semua. Ceritanya akan jadi masalah bila? Pada T2 ni. Bila T2 ni dia nak charges, ada brokerage fee nak charge, nak potong daripada trust kan? Trust kosong. Telur ayam. So apa jadi?
Nak transfer, nak pick up tak boleh. Nak transfer saham ni kepada pemegang saham yang sebenar tu tak boleh nak pick up sebab dalam trust kosong. So apa yang jadi? UOB akan call. Assalamualaikum cik. Apa nama? Tolong top up. RM12.23. Tolong top up, masukkan kalau tuan puan nak lah. Kalau tuan puan nak saham ni, tolong top up RM12.23. Sebab kami nak transfer, nak pick up, nak bagi tuan puan nak dapat saham ni. Yang sekarang ni saham ni masih kita pegang. Kita yang tolong belikan dulu tadi. Sekarang ni kita nak transfer saham ni kepada you. Faham tak ni? Jadi bila nak transfer, kena ada charges ni. Bila kosong, you kena top up RM12. Kalau tak nak top up, dia ada dua cara. Either kita di force selling ataupun tuan puan jual saham ni. Force selling ni berlaku pada bila? Pada T3. Force selling berlaku pada T3. Pada hari 3, you tak ambil tindakan apa-apa. You tak ada nak jual pun tak nak top up pun tak. Dia akan ada berlaku dia force selling. Maknanya dia automatic jual. So cara dia kalau kita nak tak nak bagi tu, kalau kata tuan puan tak sempat nak top up RM12 ni, alamak macam sibuk kerja ke apa semua kan. Jual lah sikit saham ni. Jual lah sikit. Jual sikit tu maksudnya kalau modal masa ni you beli 10,000 unit, you jual lah satu lot ke. Tengoklah harga saham tu berapa. Contoh kalau harga saham tu, contoh saya rasa ramai pening kan ni. Dia ada teknik dia lah. So kalau macam kita tak nak top up, kita jual sikit. Jadi pegangan share kita tu berkurang. Faham tak? Jadi yang mana yang itu, jadi duit tu ada lebihan kepada trust tu. So dia boleh di auto pick up lah lepas tu. Maksudnya macam ni. Kalau modal kata 2,500 modal. Dia tadi berapa? Sekejap. Saya tunjuk. Dia kena jual sikit. Tadi 10,000 unit kan? Mungkin you boleh jual dalam satu lot je. Satu lot cukup tak? Satu lot. Sekejap Satu lot berapa? 1,000 unit, satu lot 100 unit kan. Darab dengan 0.25. So kat sini ada dalam RM25. Ni tak cukup. Sebab apa? Jual kena ingat jual dia ada charges kalau kita pakai itu. Jadi kena ambil 200 unit ataupun 2 lot. Darab dengan 0.25. Kat sini ada RM50. Yes, cukup. Baru cukup. Maknanya kena jual 200 unit. Maknanya kat sini tinggal sikit lah. Sikit lah. Bukan yang semua. Maksudnya tinggal sikit lah. Kadang-kadang yelah. Bukan dia sengaja nak beli semua. Kadang-kadang terlupa. Seronok tengok duit ada banyak tu kan. Semua guna. Jadi modal yang dia ada tu. Ni dia tinggal 9,800 unit. Sahaja. Sebab dia tak nak top up. Tapi kalau bagi saya. Tak nak rugi. Dari segi brokerage fees untuk jual pula. Better top up. Better top up. Better top up je RM12 tu. Ataupun cara paling mudah, spare sajalah duit RM100 dalam trust. Janganlah guna semua. Itu cara paling mudah. Ni kadang-kadang tu pening kepala nak kena, kita pun malas nak minta-minta kan. Tinggal je lah spare sikit. Ni untuk brokerage. Sebab dia takkan pecah lagi. Lepas tu memang kita boleh guna semua. Tinggal sikit. Tinggal RM100 ke RM200 ke, biar tu. Janganlah guna semua. Tu cara dia.